Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hawa binti Nasarat akan membentangkan cara saya menggunakan Google Classroom dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran saya. Mata pelajaran yang saya pilih ialah Pendidikan Ibadah Darjah 4 dengan tajuk Najis dan Cara Menyucikannya. Topik yang saya utamakan ialah najis mughallazah. Baiklah, kita lihat bagaimana saya memulakan pelajaran dengan set induksi. Kita lihat set induksi. Baiklah, kita lihat pada set induksi ya. Saya membentangkan beberapa gambar kepada pelajar-pelajar dan saya meminta pelajar-pelajar untuk mengaitkan gambar tersebut dengan sesi pembelajaran pada hari ini. Murid-murid melihat gambar-gambar yang saya bentangkan. Gambar seorang lelaki sedang muntah, gambar air liur basi, gambar seekor anjing, gambar seekor kucing yang telah mati ataupun bangkai. Saya meminta murid-murid untuk mengaitkan semua gambar-gambar ini dengan tajuk pelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baiklah, kita masuk pada pelajaran yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada langkah kedua. Dalam langkah kedua ini, saya akan memaparkan sedikit video untuk ditonton oleh semua. Mari kita lihat apakah video tersebut. Bentar ya. Baik, kita lihat videonya bersama-sama. Videonya ialah Pendidikan Ibadah Darjah 4 dengan tajuk Najis. Baiklah, saya terangkan pengertiannya. Pengertian najis ialah pada bahasa sesuatu yang kotor dan pada syarak ialah sesuatu kotoran yang boleh menegah sahnya ibadah seperti solat ataupun tawaf. Seterusnya, contoh-contoh najis. Saya menerangkan kepada pelajar-pelajar contoh-contoh najis iaitu darah, tahi, muntah, arak, nanah, air kencing, anjing, babi, air liur basi, bangkai dan juga susu haiwan yang haram dimakan. Terusnya, saya menerangkan bahagian najis iaitu najis mughallazah, najis yang berat, najis mutawasitah, najis yang sederhana dan najis muaffafah, najis yang ringan. Baiklah, dalam langkah yang ketiga ini, saya meminta pelajar-pelajar untuk mengetahui apakah pengertian najis mughallazah. Baiklah, lihat apa pengertian najis mughallazah. Ialah najis berat iaitu anjing, babi dan keturunannya serta benda-benda yang terbit daripadanya. Najis mughallazah adalah najis yang berat dan menyucikannya pula perlu menggunakan air tanah. Ia tidak sama cara menyucikan dengan najis-najis yang lain. Cara dan panduan menyucikan nanti akan saya tunjukkan dalam video berikutnya. Baik pelajar, kita ke sesi pembelajaran yang seterusnya.
Baik pelajar-pelajar, dalam sesi pembelajaran yang seterusnya, saya mahu semua murid-murid melakukan sedikit latihan pengukuhan bagi memastikan anda faham apa yang telah saya ajarkan dalam langkah 1 dan langkah 2. Kita tengok soalan latihan yang saya kongsikan. Baiklah, bagaimana mahu mencari soalan latihan yang saya berikan? Murid-murid perlu pergi ke classwork. Kemudian, cari di mana soalannya, iaitu di dalam latihan pengukuhan 1. Baik, kita buka latihan pengukuhan 1. Klik di sini. Kemudian akan jumpa gambar ataupun form tentang latihan bab najis. Kita buka di sini. Terusnya akan keluarlah latihan bab najis. Murid-murid diminta memilih jawapan yang tepat dalam setiap soalan yang cikgu berikan. Setelah murid-murid menjawab soalan, murid-murid perlu submit dan apabila submit, maka markahnya akan direkodkan dengan sendirinya ke dalam rekod saya. Baiklah, terusnya setelah menjawab latihan bab najis, kita sambung kepada pelajaran yang seterusnya. Baiklah semua, kita pergi kepada langkah yang berikutnya. Sebelum pergi ke langkah yang ketiga, saya terangkan sedikit tentang cara-cara menyucikan najis itu memerlukan penggunaan air mutlak. Tahukah kamu air mutlak itu mempunyai 7 jenis? Baik, kita lihat apakah jenis-jenis air mutlak itu terlebih dahulu. Kita saksikan bersama-sama. Baik, air mutlak itu adalah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Kita lihat ya, 7 jenis air mutlak. Ini yang saya terangkan tadi, air mutlak ialah air suci yang boleh digunakan untuk bersuci seperti air hujan. Okey, hukum air mutlak ialah suci lagi menyucikan. Baik, lihat contoh-contoh air mutlak. Air hujan, air embun, air mata air laut, air salji, air perigi dan air sungai. Ketujuh-tujuh air ini kita boleh gunakan untuk menyucikan sebarang najis. Baik, setelah anda melihat ketujuh-tujuh jenis air ini, maka kita pergi ke langkah yang ketiga, iaitu langkah-langkah menyucikan najis mughallazah. Baiklah, bagaimana mahu mencari video tersebut? Kita pergi kepada stream. Lihat di bawah sebelum memulakan sesi penyucian najis mughallazah, kita perlu menyediakan bahan-bahan untuk menyucikan najis mughallazah. Apakah bahan-bahan tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Baik anak-anak, kita klik di sini ya. Klik di sini dan akan keluar satu video yang menunjukkan alat-alat untuk menyucikan najis. Terlihat bersama-sama. Klik di situ. Baiklah, alat yang diperlukan pertama tanah yang suci. Yang kedua, air mutlak. 3, kasut yang terkena najis. Dan keempat, bekas atau besin untuk menadah. Dan kelima, kayu. Baiklah, setelah melihat semua video tersebut, kita pergi ke langkah berikutnya, iaitu langkah yang terakhir, menyucikan najis. Bagaimanakah cara menyucikan najis mughallazah yang betul? Kira lihat paparan video yang saya telah rakamkan untuk menjadi panduan kepada semua murid dalam melaksanakan penyucian najis. Kaedah yang saya laksanakan ini ialah kaedah simulasi atau kaedah tunjuk cara. Apabila murid-murid dapat melakukannya sendiri nanti, kamu akan tahu
Dan kamu boleh menghadapi keadaan yang sebenar apabila kamu berhadapan dengan najis-najis yang sebegini. Baiklah anak-anak, kita lihat bagaimanakah cara menyucikan najis tersebut. Kita klik di sini ya. Lihat video yang saya kongsikan. Baiklah, saya mainkan di sini. Dengarkan apa yang saya kongsikan. Baiklah pelajar, sebelum membilaskan kasut tersebut dengan 6 bilasan air mutlak, hendaklah dipastikan kasut tersebut betul-betul bersih ya. Bersih daripada najis semasa kita menyucikannya dengan air tanah tadi. Baiklah, kita sambung pada kaedah menyucikan yang terakhir iaitu menggunakan air mutlak. Lihat, inilah ada air. Ini adalah jurusan air yang keempat. Kemudian, jurusan air mutlak yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam. Baiklah murid-murid, diharap kamu faham dengan tutorial menyucikan najis ini. Terusnya, kita akan pergi kepada pembelajaran yang terakhir. Baiklah pelajar, kita pergi ke sesi yang terakhir iaitu apa dia? Latihan pengukuhan. Tapi sebelum buat latihan pengukuhan, saya nak ingatkan ya, nanti jangan lupa buat latihan melaksanakan cara penyucian najis tersebut di rumah. Baik, kita lihat pada classwork. Di sini kamu akan jumpa latihan yang kamu mahu buat. Tekan di sini dan lihat pada kuis yang kedua. Lihat ya. Baik. Di sini ada form. Buka. Klik di situ. Dan dia akan terbuka. Okey. Keluar soalannya di sini. Najis terbahagi kepada berapa bahagian? Najis mughalazah. Okey. Najis mughalazah terdiri berapa? Daripada apa? Alat-alat untuk menyucikan najis. Okey. Anda diminta menjawab semua soalan hingga selesai. Apabila sudah selesai, seperti langkah yang pertama tadi, kamu perlu sama juga dengan langkah kedua, perlu submit. Apabila kamu submit, maka di sini akan terpapar view score. Bagaimana nak melihat awak punya markah? Tekan di sini. Bila tekan di sini, dan dapatlah kamu melihat markah-markah yang telah kamu jawab. Lihat di sini, kamu dapat markah 10/10 dan semua jawapan yang kamu buat adalah betul. Baik, sekian sahaja pengajaran tajuk najis dan bahagiannya pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.